Disebabkan minat dengan pasukan bola sepak luar negara, seorang lelaki sanggup bangun di awal pagi untuk menonton perlawanan bola sepak itu di televisyen. Ketika waktu rehat separuh masa pertama perlawanan, iaitu sekitar jam 4 pagi, dia keluar seketika ke halaman rumahnya untuk menghisap rokok. Pada ketika itulah dia melihat jirannya turut berada di luar rumah. Belum sempat dia menegur jirannya itu, jirannya terus masuk ke dalam rumah dalam keadaan tergesa-gesa. Apa yang terjadi sebenarnya? Pada keesokan harinya, si ayah menunggu anak, menantu serta cucunya sehingga jam 10 pagi di rumahnya. Namun kelibat mereka sekeluarga tidak kelihatan. Mereka sekeluarga sepatutnya datang ke rumah si ayah pada pagi itu untuk bersama-sama pergi ke Gurdwara Sahib yang terletak di Sentul bagi meraihkan perayaan Vaisakhi. Si ayah cuba menghubungi anaknya sekeluarga, namun panggilan telefon tidak berjawab. Si ayah berasa bimbang dan mengambil keputusan untuk memandu ke rumah anaknya itu. Setelah sampai di hadapan rumah, si ayah mendapati kereta anaknya ada di dalam pagar rumah. Namun begitu, suasana di luar rumah anaknya itu sunyi sepi. Si ayah cuba masuk ke dalam rumah anaknya melalui pintu hadapan, tetapi malangnya pintu berkunci. Si ayah terus mengetuk pintu hadapan rumah, tetapi tiada sahutan. Si ayah kemudian pergi ke bahagian belakang rumah untuk memeriksa pintu belakang berkunci ataupun tidak. Pada ketika itulah si ayah ditegur jiran sebelah rumah anaknya yang tengah sidai kain. Kenapa guna pintu belakang? Si ayah mendapati pintu belakang terbuka dan dia terus melangkah masuk ke dalam rumah. Dia kemudian memanggil menantunya, namun panggilan tersebut tidak dibalas. Keadaan di dalam rumah pada ketika itu juga sunyi sepi. Si ayah kemudian naik ke tingkat atas rumah. Si ayah mengesyaki ada sesuatu di tingkat atas. Kerana merasakan tidak sedap hati, si ayah memanggil jiran anaknya tadi dan meminta jiran itu menemaninya naik ke tingkat atas rumah. Setibanya mereka di tingkat atas rumah, iaitu di bilik kedua, mereka dapat melihat si menantu, iaitu isteri anaknya sedang berada di atas lantai. Manakala bayi kepada anaknya pula berada di atas katil dalam keadaan mukanya tertungkup di atas bantal. Kedua-dua mereka, iaitu si ibu dan si bayi, langsung tidak bergerak. Si ayah dan jiran mendapati kedua-dua mangsa sudah meninggal dunia. Si ayah kemudian mengambil telefon dan menghubungi ahli keluarganya. Si ayah turut menghubungi anaknya, iaitu suami kepada mangsa, untuk memberitahu tentang kejadian itu. Si ayah juga menggesa anaknya supaya pulang ke rumah dengan segera. Laporan polis dibuat berkenaan dengan penemuan dua mayat tersebut. Pada jam 11 pagi, polis Diraja Malaysia PDRM masuk ke tempat kejadian. Polis mendapati si ibu ditemui dengan darah mengalir dari mulutnya dan lebam di bahagian leher. Namun begitu, tiada kesan yang kelihatan pada si bayi. Tidak lama kemudian, pasukan forensik pula tiba di lokasi kejadian. Pada ketika ini, suami mangsa masih lagi belum tiba di tempat kejadian. Selepas beberapa jam pihak polis berada di lokasi kejadian, kelibat suami mangsa pun muncul. Pihak polis mendapati si suami mengalami kecederaan pada mukanya. Polis kemudian mengarahkan si suami supaya menjalani pemeriksaan kesihatan di hospital. Setelah selesai menerima rawatan, si suami kembali semula ke lokasi kejadian. Setibanya dia di rumah, pihak polis secara tiba-tiba menahan si suami. Apa yang berlaku sebenarnya? Suspek yang bernama Satvinder Singh, 35 tahun, dituduh membunuh isteri serta anaknya yang bernama Kamaljit Dorai Raja, 33 tahun dan Ishlin Kaur Sandu, 7 bulan di sebuah rumah teres 2 tingkat di Taman Rawang Perdana 2, Rawang, Selangor antara jam 3.55 pagi dan 4.15 pagi pada 14 April 2016. Satvinder didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh dan boleh dihukum gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Satvinder merupakan seorang pemandu lori. Tiada saksi mata yang melihat Satvinder membunuh isteri dan anaknya. Keterangan ikut keadaan, iaitu circumstantial evidence, diguna pakai ketika perbicaraan di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Adakah benar Satvinder yang membunuh kedua-dua orang kesayangannya itu? Pakar patologi mengesahkan
yang Kamaljit mati kerana lemas akibat dicekik, iaitu asfiksia akibat tercekik secara manual, manakala bayi mereka pula mati disebabkan asfiksia akibat halangan saluran pernafasan. Spesimen DNA yang dihantar Pegawai Penyiasat PDRM ke Jabatan Kimia telah diketahui keputusannya. Spesimen kuku dan juga kunci mangga yang dipotong pada pintu belakang rumah, kedua-duanya ada DNA tertuduh. Namun, tertuduh mengatakan ada kes rompakan berlaku pada malam kejadian. Pada malam itu, tertuduh mengatakan dia keluar dari rumahnya pada jam 3.55 pagi. Setelah keluar dari rumah, tertuduh mengatakan dia terus pergi ke restoran Mama untuk bersarapan. Setelah selesai bersarapan, tertuduh bertolak ke tempat kerja dan tiba di tempat kerjanya pada jam 5.24 pagi. Majikan kepada tertuduh kemudian memberi kenyataan di mahkamah bahawa tertuduh tidak pernah datang ke tempat kerja seawal jam 5 pagi. Itu bukan sifat kebiasaan tertuduh. Tertuduh kemudian meneruskan hujahan bahawa dia mempunyai hubungan yang baik dengan isterinya. Tidak mungkin dia tergamak membunuh isterinya sendiri. Tertuduh mengatakan pembelian barang kemas dan juga jam tangan dijadikan bukti sandaran cinta abadi mereka. Namun, ibu mangsa menafikan keterangan menantunya itu. Ibu mangsa mengatakan yang dia pernah tinggal bersama dengan tertuduh dan mangsa selama sebulan. Ibu mangsa mengesahkan tertuduh dan mangsa sangat kerap bergaduh. Tertuduh banyak kali mengeluarkan kata-kata kesat ketika bergaduh dengan isterinya. Dakwaan tertuduh yang mengatakan adanya rompakan pada hari kejadian kemudian dibongkarkan oleh mahkamah. Pegawai Penyiasat PDRM mengesahkan bahawa tiada kesan umpilan dan pecah masuk pada bahagian pintu belakang. Walaupun ada kesan umpil pada grill pintu belakang, namun grill tersebut masih dalam keadaan baik. Pintu utama iaitu di hadapan rumah pula tidak terusik. Pegawai penyiasat mengatakan hanya bilik utama sahaja yang didapati dalam keadaan berselerak. Lain-lain bilik di lokasi kejadian dalam keadaan baik dan tidak terusik. Adakah benar tertuduh ada di tempat kejadian pada ketika itu atau tertuduh berada di restoran mamak seperti didakwa ketika kejadian berlaku? Alamat restoran mamak itu disebut di dalam perbicaraan mahkamah. Namun, bukti mengesahkan bahawa alamat itu bukanlah alamat restoran mamak tetapi alamat sebuah rumah kedai. Ini menunjukkan tertuduh berbohong di dalam mahkamah. Tiada rompakan berlaku pada ketika itu dan tertuduh ada di dalam rumah ketika kejadian. Yang menjadi persoalannya adalah kenapa terdapat kecederaan di bahagian muka tertuduh. Tertuduh kemudian memberitahu mahkamah bahawa bayinya melempar permainan Ladybird tepat mengenai ke arah mukanya. Fakta ini ditolak mahkamah kerana permainan Ladybird itu tiada benda tajam atau tumpul yang boleh menyebabkan kecederaan. Tertuduh didapati berbohong sekali lagi di dalam mahkamah. Mahkamah mendapati pembelaan tertuduh hanyalah penafian semata-mata. Tertuduh gagal menimbulkan keraguan munasabah. Ianya hanya sekadar lencongan kosong yang tidak berasas. Fakta yang mengatakan tertuduh bergegas masuk ke dalam rumah setelah melihat jirannya yang sedang merokok adalah kerana tertuduh tidak suka dengan bau asap rokok ditolak mahkamah. Fakta tidak suka dengan bau asap rokok hanya rekaan semata-mata. Tertuduh sebenarnya telah membunuh isteri dan anaknya pada ketika itu. Di akhir kes perbicaraan, hakim mahkamah mendapati tertuduh didapati bersalah membunuh isteri dan anaknya. Satvendra Singh dijatuhkan hukuman gantung sampai mati atas kesalahannya itu. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes pendakwa raya lawan Satvendra Singh 2022 11 MLJ 425 Mahkamah Tinggi Shah Alam.